Assalamualaikum dan selamat sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel, dan kepada korang yang masih lagi baru di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright guys, so sedar tak sedar kita dah berada di penghujung bulan Syawal, dan ini bermakna hari ini merupakan konten terakhir buat kisah seram Raya Edition. So aku tak nak buang masa lagi. Kalau kau nak tahu kisah apa yang bakal aku kongsikan pada hari ini, jom kita pendengarkan kisah seram Raya Edition episod terakhir untuk tahun 2023. Let's go guys. Alright guys, so pada hari ini aku akan berkongsikan dengan korang satu pengalaman seram yang berlaku kepada Jalil dan keluarganya ketika pulang ke kampung halaman mereka di jengka bersempena Hari Raya Aidilfitri. So pengalaman seram ini berlaku kepada si Jalil dan juga keluarganya hampir 8 tahun yang lalu, di mana mereka membuat keputusan untuk pulang ke kampung halaman pada malam sebelum hari raya. So sebelum Jalil dan keluarganya berangkat pulang ke kampung halaman pada petang Jumaat yang juga merupakan hari terakhir persekolahan anaknya, dan Jalil pada ketika itu sedang menunggu anaknya di sebuah sekolah berasrama di Selangor. So 3 hari sebelum hari terakhir sekolah itulah, okay, anak perempuan si Jalil ni bersama rakan-rakannya yang lain adalah consider ada macam satu camp bina insan dekat area Negeri Sembilan. So diorang ni pun pergilah camp tersebut, dan lepas selesainya semua camp tu, diorang pun on the way pulang, and disebabkan jam semua tu, so delay lah perjalanan diorang ni. So Jalil ni pada awalnya dia dah sampai dekat sekolah asrama tu dalam pukul 7 lebih macam tu lah. So end up diorang sampai dekat pukul 10 macam tu tau. Mak ai 3 jam si Jalil ni tunggu anak dia tau. And disebabkan anak perempuannya dan juga rakan-rakan yang lainnya tiba dalam pukul 10 malam macam tu, keadaan sekolah tersebut obviously sunyi lah. Semua student-student lain dah balik kampung. So si Jalil ni suruhlah isterinya si Mona temankan anak dan rakan-rakannya pergi ke dorm untuk ambil barang-barang anak dia lah. So selepas anak perempuan si Jalil dah ambil semua barang-barang dia, so, dari sekolah anak perempuannya tu, si Jalil pun memulakan perjalanannya pulang ke kampung mereka yang terletak di jengka. So ketika mereka tiba di kawasan Batu Cave sekitar pukul 11 lebih macam tu, boleh nampak kesesakan di lebuh raya MRR tu menuju ke lebuh raya Karak. And sama macam time waktu bekerja lah, tapi lebih teruk mat. Okay, jam kau-kaunya. So Jalil pun try lah tengok ways kot ada jalan yang lebih cepat untuk sampai ke destinasi. And yes, semestinya ada, tapi si Jalil ni kena lalu ikut jalan lama dari KL ke Karak. Apa lagi mat, jalan gombak lah cerita dia kan. So memang dia kena ikut jalan belakang tu lah. So pada awalnya Jalil macam teragak-agak sikit nak ikut jalan tu, sebab satu dah malam, satu dah malam, and jalan tu berhutan lebat, berliku semua benda tu lah, gelap, and then lampu jalan semua tak ada. Tapi bila Jalil tengok yang beza, kalau dia ikut jalan lama tu dia dapat jimat pula, dia saving sejam mat perjalanan kalau dibanding dia ikut lebuh raya tadi tu. So lepas fikir si Jalil pun membuat keputusan menggunakan jalan lama tersebut. So apabila melalui jalan lama gombak tu, Jalil teringat 15 tahun dahulu bila dia balik ke kampung ke apa benda semua tu, dia akan melalui jalan gombak lama ni. And Jalil pernah je lah banyak terdengar kisah-kisah yang seram yang pernah dikongsikan oleh orang berkenaan jalan tersebut. Tapi Jalil ni jenis yang malas nak fikir apa-apa. Apa yang dia tahu, dia nak elak jam yang sedang berlaku di lebuh raya tu kan. Dia nak ikut jalan belakang tu lah, at least tak ada lah banyak trafik. And disangkakan jalan lenggang,
rupanya ada juga kereta, and ramai juga rupanya guna jalan tu. So cuma tak adalah seteruk lebuh raya Karak. So adalah satu momen tu Jalil terpaksa berhentikan kereta dia. Sebab apa? Dia ada satu selekoh yang tu yang terlalu sempit, and plus ada lori yang besar pula nak lalu. So memang dia terpaksa berhenti lah. And macam aku cakap, jalan kat situ memang hardcore weh. So tengah dia drive semua tu, tengah malam dah lah, kawasan gelap, kawasan hutan pula, ada gak kereta yang berhenti tepi jalan. And nampaknya kelihatan seperti driver ataupun penumpang rupanya berhenti buang air kecil. Alamak, tu memang dah tak tahan dah tu, Mat. And dalam gelap, dalam hutan lah, and member lah berdiri dekat kereta. Tapi yelah, dah tak tahan punya pasal memang lepas lah kan, takkan kau nak tahan pula kan. So dalam keberanian ada ketakutan tiba, Mat. So confirm member siap bisik, cepatlah sambil buang air tu, confirm dia bisik-bisik dalam otak dia, cepatlah habis kan. Buat kebayangan dalam hutan weh. And tak lama kemudian Jalil dan keluarganya pun tibalah di Genting Sepah. So si Jalil ni pun decide untuk berhenti sekejap dekat Petronas tu, nak beli air, bagi refresh balik kan. And selepas semua benda tu dah selesai, dia dah ada energi balik, si Jalil pun meneruskan perjalanan dia. Cuma kali ni dia kembali menggunakan lebuh raya balik. So macam aku cakap tadi, Jalil pun meneruskan perjalanannya menggunakan lebuh raya. So Jalil ni pada awalnya memang rasa tenang lah, yalah guna highway kan. So memang dia shock lah kan. So tak adalah ikut jalan belakang semua benda tu. Tapi apa yang potongnya pula, baru sekejap je kelihatan jalan kembali sesak kan. So si Jalil ni pun jam lah kan. And aku pun jam kak, kenapa highway ni selalu semenang-menang jam lah. So sekali lagi si Jalil ni buka lah Waze, and Waze mencadangkan untuk mengikuti jalan lama, di mana Jalil kena exit dekat persimpangan di Bukit Tinggi dan menuju ke Bentong. And time ni Jalil memasuki jalan lama, dan Jalil dan keluarganya perasan yang hanya kereta Jalil sahaja yang berada di jalan pada ketika itu. And isteri si Jalil, si Mona ni, secara spontan, "Bang, kita patah balik bang, tak ada orang lain nak lalu jalan ni, dah lah tengah malam, takut ada apa-apa nanti, susah kita." So Jalil ni dah faham lah dengan Q. Q apa tu? So Q apa-apa tadi itulah, which maksudnya hantu lah. Alright, tak adalah dia nak cakap hantu, nanti risau pula anak perempuan dia. So si Jalil ni pun cakap lah dekat isterinya, insya-Allah tak ada apa-apa yang akan berlaku, semuanya akan elok-elok sahaja. So Jalil pun meneruskan perjalanan dia menuju ke Bentong, membelah kegelapan dan kesunyian malam. And anak si Jalil ni pun dah tidur, and time tu pun jam dah menunjukkan pukul 2 pagi jam tu. So dah memang lewat lah cerita dia, tinggallah isterinya yang menemaninya. Namun Jalil sedar dan nampak yang mata isterinya kejap-kejap terlelap dengan kepalanya dah macam orang kata dengar lagu rock kan, jenis kan. So macam itulah lebih kurang kan. So Jalil pun cakap dah dekat isteri dia, "Awak tidurlah dulu, saya drive, tak apa, tak ada isunya." So isteri dia pun okey lah, setuju semua. Isteri dia pun lelapkan mata. So perjalanan menuju ke Bentong pada ketika itu hanya bertemankan bacaan ayat-ayat Al-Quran dari CD player si kereta si Jalil ni. And sebab yalah, bagi Jalil dengan tempat macam tu, nak layan lagu-lagu apa, tak kisahlah lagu apa sekalipun, macam tak kena pula lah, takutkan ada benda lain pun turut layan juga. Itu fikir si Jalil. And pada waktu ini, macam aku cakap tadi, isterinya, anaknya semua tengah tidur. Tinggallah Jalil seorang yang sedang memandu dengan keadaan jalan yang gelap. Hanya lampu kereta Jalil sahaja yang menerangi jalan. So tengah si Jalil ni tengah fokus memandu macam tu, apabila si Jalil ni tiba dekat satu selekoh ni, Jalil ternampak seperti ada orang yang terbaring cedera di bahu jalan, and sambil cuba meminta tolong, kira macam wave macam tu lah. And Jalil ni, dia ni seorang yang tak boleh tengok orang dalam kesusahan tau. Tak kisahlah mana sekalipun, dalam otak dia tak ada maknanya orang tu nak rompak ke, nak apa ke kan. Bagi dia, kalau orang tu dalam kesusahan, si Jalil ni akan tolong. Itulah bagus si Jalil ni. So Jalil pun memberhentikan kereta dia dekat tepi and pergi ke arah lelaki tersebut. Lalu lelaki tu pun terkejutlah dengan kehadiran Jalil dekat situ. Jalil pun tanyalah dekat lelaki tu, encik okey ke? Kenapa sampai sini semua kan? Kenapa merangkak semua benda tu?
So lalu lelaki tu pun cakap dia sebenarnya terjatuh motor, dan motor dia dah tercampak dalam hutan, dah entah ke mana hilang, dan kokot ada harimau ke gajah tengah naik motor dia. So si Jalil ni nampak lelaki ni dalam keadaan cedera dekat kepala tau. Muka dah berdarah, tangan berdarah, koyak-koyak semua, tiba koyak mat. So Jalil ni cubalah sedaya upaya dia untuk membantu lelaki tersebut. Tapi sambil dia tengah bantu lelaki tu, si Jalil ni rasa macam tak tenang sikit. Sebab apa? Jalil terbau sesuatu yang amat busuk tau. So Jalil pada awalnya disebabkan dia bau benda yang teramat busuk kan, so dia tanyalah dekat lelaki tu, kau ada bau apa-apa tak? So lelaki tu pun just diam, tak layan apa soalan yang dilontarkan oleh si Jalil ni. So si Jalil ni pun tanyalah dekat lelaki tu balik, sama ada dia perlukan apa-apa bantuan ke apa benda semua tu lah. So lelaki tu cakap tak apa kan, sebab dia dah katanya dia dah call keluarganya untuk datang untuk jemput dia dekat tepi jalan tu. So Jalil pun macam okey lah. Jalil pun pergi kat kereta dia, masuk, ambil lah minuman lah, sedikit makanan semua, bagilah lelaki tu makan, bagi minum semua tu. So kira macam yelah bagi something lah untuk lelaki tu kan, sampai keluarga dia tiba dekat lokasi. So Jalil perasan satu benda tau, yang cara dia ni makan dan minum teramat pelik tau. Pada waktu sama mengerikan. Sebab apa? Cara lelaki tu makan seperti orang yang dah lama tak makan dan minum tau, dengan penuh rakus. Macam tu sekali. Tapi Jalil malas nak fikir apa-apa, sebab Jalil fikir orang ni baru accident kot. Sebab mungkin dia lapar, mungkin dia dahaga sampai tahap level macam tu kan. So pada dah teman si lelaki ni, dalam 10 minit macam tu, Jalil terdengar isterinya menjerit, Bang, masuk kereta sekarang bang, cepat bang. Jalil cakap, bini aku ni apa kehernya kan. Lalu lelaki yang terduduk di atas lantai tu cakaplah dekat Jalil, pergilah dekat isteri kamu, kesian dia dah lama tunggu kamu dalam kereta, biarlah aku kat sini, kejap lagi keluarga aku akan sampai. Lalu Jalil pun masuk ke dalam kereta, tanyalah isteri dia, awak ni dah kenapa terjerit-jerit macam tu? Saya kan tengah tolong orang. So Mona pun cakap, bang, tolong orang tapi biar anak dan bini dalam kereta tepi jalan tanpa bagi tahu, apa abang ni? Tu abang tolong orang boleh, tapi yang kita dalam kereta ni macam mana kalau apa-apa terjadi? So Jalil pun mintalah maaf dekat isterinya, kata tak nak ganggu sebab diorang masing-masing kan tengah tidur. Lalu isterinya pun bagi tahu, jom tinggalkan tempat ni now, okey, kata si Mona ni. So Jalil terus terdiam, dah bini dia dah mengamuk macam tu kan, sampai terus guna now semua untuk belah dari tempat tu. So Jalil pun cakap okey fine, dia terus terdiam, and dia pun meneruskan perjalanan sambil melambai dekat lelaki tu dengan harapan yang keluarga lelaki tersebut akan tiba di lokasi secepat mungkin. So selepas Jalil dan juga keluarganya meneruskan perjalanan lepas insiden dah membantu lelaki tersebut, so tengah si Jalil ni drive, Jalil dengan muka masam dia lah. Sebab apa? Kononnya merajuk dengan isterinya. Isteri dia menjerit-jerit kan, suruh abaikan lelaki tu macam tu saja. So Jalil ni tak sukalah dengan tindakan yang dilakukan oleh si Mona. So Mona ni pun pandang lah dekat si Jalil, dan Mona pun cakap, merajuk lah tu kan, pantang dia tegur sikit. Dan si Jalil pun tanyalah dekat si Mona, awak ni dah kenapa? Awak tak nampak ke yang saya tengah tolong orang tu? Orang tu dah lah tersadai dekat tepi jalan macam tu je. Motor dia entah ke mana dalam hutan ke apa kan. Takkanlah awak sampai orang kata kering hati. Kering hati? Ya ke kering hati? Aku main tembak je. Kering hati kan, biarkan dia macam tu sahaja. So si Mona ni pun bagi tahu si Jalil, I don't want to talk about this right now. Kita dekat tempat yang kurang selesa. I tak nak cerita apa-apa lagi. Nanti kita sampai dekat bandar ataupun bila kita sampai dekat kampung, baru I cerita dekat you. So si Jalil ni pun merasa pelik lah, yang isteri aku susah sangat nak cerita dengan aku, kenapa kita kena belah macam tu je, kenapa kan, cerita je lah. So itulah apa yang dipikirkan oleh si Jalil ni kan, permainan minda dia kan, dia tengah semak fikir kan. Tak tahulah, benda ni, insiden ni simple je, tapi Jalil punya fikir dia kan dahsyat mat. Sebab macam aku cakap tadi lah, Jalil ni jenis orang yang suka membantu orang. Orang yang suka membantu orang. So lebih kurang macam tu lah. So disebabkan oleh tindakan isterinya, si Jalil ni bermasam muka sepanjang perjalanannya sampai tiba di Jengka. Jengka ke Jengkar ni, aku kadang-kadang pronunciation tempat-tempat ni aku lemah sikit tau kan. Contoh macam kisah yang lalu ni,
pokok senar, pokok sena, ni jengka ke jengka, mana satu pun aku redha, aku sebut berdasarkan atas perkataan dan juga ejaan. Nampak aku dah melalut apa ni kan. Kembali kepada cerita. So selepas beberapa jam macam tu, Jalil dan juga keluarganya pun tibalah di kampung halaman si Jalil ni. So time tu kelihatan lah kedua ibu bapa si Jalil ni macam baru bangun tidur macam tu. Time tu dekat pukul 5 macam tu dah nak subuh dah. And si ayah si Jalil ni pun tanyalah si Jalil, yang kamu semua ni lambat sangat ni kenapa? Dah pukul 5 lah. Kejap lagi nak pergi nak pergi masjid untuk subuh semua benda tu, dan lepas tu ada nak pergi solat raya semua benda tu. Larat ke kamu Jalil? So Jalil pun cakap nak buat macam mana kan, dah bertolak daripada KL lambat kan, sebab yelah dia bagi tahulah yang anak perempuan dia sampai lambat lah, semua benda lah yang dia cerita kan, dengan jam lah, dia ikut jalan lama lah. So ayah si Jalil ni bagi tahu si Jalil, berani kamu ikut jalan lama tengah-tengah malam macam ni, bawa keluarga kamu, otak kamu kat mana Jalil? Tertiba pula Jalil kena marah dengan bapak dia. Mak macam mana kan. So isteri si Jalil ni bagi tahu dekat ayah dia, ayah nak tahu tak anak ayah dah buat apa? Dan ayah si Jalil ni pun tanya, apa dia buat kali ni? Cakap. So si Mona ni ceritalah, Mona ni pun mulut tak todok diam. So Mona ni pun ceritalah dekat ayah dia apa yang Jalil dah lakukan dalam perjalanan pulang ke kampung. And ayah si Jalil ni hanya gelengkan kepala. So ayah si Jalil ni pun bagi tahulah si Jalil, engkau ni dari dulu lagi ayah dah banyak kali cakap dengan kamu, bila ikut jalan-jalan yang tertentu, especially jalan-jalan lama ni kan, jangan kamu berhenti kalau tiba-tiba kamu nampak ada orang tepi jalan lah apalah, kamu kena guna logik kan. Tiba-tiba guna logik dekat kawasan, setengah kawasan tu kalau tempat tu berhutan dan dari satu kampung ke kampung yang lain teramat jauh, janganlah kamu berhenti dan tolong ke apa. Kamu tak terfikir ke keselamatan keluarga kamu? Kot ada orang nak merompak ke apa ke kan kamu dah membahayakan keluarga kamu. Dan si Jalil pun bagi tahulah ayah, kalau kita sentiasa ada mindset yang macam tu, sampai bila kita nak maju? Tertiba kenapa, macam mana nak maju kan? Macam mana kita nak maju ayah? Orang kalau katakan orang tu betul-betul perlukan pertolongan kita, and kita just biarkan dia, kalau dia mati ke apa macam mana ya? Dan ayah si Jalil cakap, ya betul apa yang kamu cakap, tapi tengok kawasan, tengok pada waktu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu niat orang tu macam mana, especially dekat tempat-tempat yang gelap, tempat yang tak ada orang. Sekali lagi ayah si Jalil ni tekankan betapa bahaya ni, namun si Jalil ni tak nak dengar agak. Dia still degil dengan pendirian dia tau. Inilah masalah si Jalil ni, dia kadang-kadang baik-baik dia tak bertempat kan. So tapi terpulang lah, dia depend juga pada semua orang kan. So aku tanyakan pada viewers yang sedang menonton Hey Shadow Channel, geng-geng bayang semua ni kan, korang berani tak nak tolong kalau kata korang ternampak ada seseorang dekat tengah-tengah jalan ke, ataupun bahu jalan ke, tengah-tengah malam dalam pukul 2-3 pagi macam tu kan, dengan kawasan hutan sekeliling dalam keadaan gelap, berani tak korang nak berhentikan kereta korang untuk bantu orang tersebut? Kalau jujur kalau aku pun tak berani nak tolong jelah. And then especially kalau ada keluarga pula, macam si ayah si Jalil ni fikirlah, kot dia nak merompak ke apa ke kan. Bukan kita nak bersangka jahat, tapi itu semua potensi-potensi untuk membahayakan diri kita dan keluarga kita. So selepas semua drama-drama tu semua dah selesai, everything all, and si Jalil dan juga isterinya dan anaknya pun masuklah ke dalam rumah, simpan barang-barang dorang, and dorang pun bersiap-siap lah. Si Jalil ni dah penat dah, dia fikir macam mana ni, aku dah tak larat ni, and then kejap lagi aku nak kena siap, nak kena ikut ayah aku pergi kat masjid dekat untuk solat subuh, everything all. And yelah pada waktu yang sama confirm masih si Jalil ni dia rasa macam berat lah, sebab member dah penat kan, bertolak dari KL pukul 11 malam kan. Lepas tu sepanjang perjalanan tu semua macam-macam benda semua kan, dah pukul berapa dah member tak tidur all the way drive ke. So si Jalil ni pun bagi tahulah ayah dia, saya semayang kat rumah lah, ayah pergilah ke masjid, lepas tu nak rehat kejap lah sebelum pergi solat raya semua kan. So ayah si Jalil pun faham dengan situasi semua tu. So ayah si Jalil pun okey lah, fine lah, ayah dia pun pergi ke masjid, and si Jalil ni pun menunaikan solat subuh dekat rumah, dan lepas tu dia berehat sekejap. Sebab yelah kalau tak berehat kau bayangkan lepas solat raya, dan lepas tu kau kena layan tetamu kan, makan-makan semua, bila kau nak rest kan. So dia nak ambil lah kesempatan tu untuk merehatkan diri. So selepas semua tu dah selesai,
okey, dengan solat rayanya, dengan makan-makan semua benda tu, si Jalil ni pun duduklah dekat luar tu bersama dengan keluarga-keluarga dia yang lain, sembang-sembang everything on. Dan lepas tu apabila diorang semua dah balik, ialah dekat petang yang tu, so si Jalil ni duduklah dekat luar termenung kejap, termenung. Datanglah si Mona ni kepada si Jalil and tanyalah si Jalil, bang termenung apa tu? Termenung jauh kan? So si Jalil ni pun cakap, tak ada lah abang nak tahu yang insiden semalam apa sebenarnya yang dah berlaku. Mona, you cakap you nak tell me something, tapi you still tak bagi tahu I apa sebenarnya yang dah berlaku, yang you marah-marah semalam tu. And lepas tu pergi bagi tahu ayah pula, dan ayah pula marah kat saya. And cuba bagi tahu kat I apa sebenarnya yang dah berlaku time insiden yang abang berhenti kat tepi jalan tu. And time tu lah Mona memberitahu sebenarnya apa yang telah berlaku pada ketika itu. So semasa si Jalil ni berada di luar sedang membantu lelaki yang dekat bahu jalan tu kan, yang tengah injured teruk tu kan, and lepas tu si Jalil masuk ke dalam kereta, ambil lah air minuman and juga makanan sedikit untuk bagi dekat lelaki tu. And apabila si Jalil tutup pintu, and time tu lah isteri si Jalil ni tergerak ke terbangun macam tu sekali. So time tu lah isteri si Jalil, si Mona ni terbangun. And apabila dia terbangun, dia tengok dekat sisi dia yang suami dia tak ada dalam kereta. And apa dia lagi jam, dia dalam kereta tengah terduduk kat situ. And lepas tu kereta dalam keadaan berhenti semua. Dia fikir, yelah, kau bayang lah, kau tengah baru bangun kan, so kau jam lah otak kau kan. Dia fikir, apa hal kita berhenti tengah jalan ni, tayar pancit ke? And bila dia tengok dekat tepi, dekat luar semua, dia tak nampak apa-apa. Dia tak nampak pun suami dia tengah jet kereta ke apa kan. Tapi kalau kata kereta pancit pun, mestilah dia kejutkan keluarga kan. Takkan dia nak jet kereta sambil isteri dengan anak dalam kereta, berat kan. So si Mona ni pun pelik lah time tu kan, mana suami aku ni. And time tu kereta si Jalil ni lampu dia on. So bila lampu dia on, si Mona ni pandanglah ke hadapan, and time tu lah yang dia nampak suami dia sedang membantu lelaki tersebut. Tapi apa yang Mona nampak bukan suami dan lelaki tu sahaja dekat situ. Sebab apa? Mona nampak yang berada dekat tempat tu adalah suami dia, lelaki yang tengah injured, dan beberapa makhluk yang sedang mengelilingi suami dan lelaki tersebut. And time tu Mona dah rasa lain macam dah. And benda paling epic, makhluk-makhluk yang mengelilingi lelaki dan juga suaminya boleh dikatakan agak besar tubuh badannya and agak tinggi. So Mona tak berapa nak jelas lah, and tak nampak sangat wajah ataupun rupa bentuk makhluk-makhluk tersebut. Tapi apa yang Mona tahu, itu bukan manusia, kerana saiz badan makhluk tersebut tak masuk akal, and ketinggian dia lagi tak masuk akal. And apabila si Mona nampak lelaki yang sedang merangkak di atas bahu jalan tu yang tengah injet tu, bukanlah lelaki yang sama apa yang Jalil nampak. Sebab apa? Time tu si Mona nampak Jalil sedang memberi makanan dan juga minuman kepada lelaki tu, tapi Mona tak nampak langsung itu adalah lelaki yang merupakan manusia. Sebab apa? Mona nampak adalah satu makhluk yang tengah duduk menerap sambil memakan makanan dan juga minuman yang diberikan oleh si Jalil. And wajah makhluk tersebut agak mengerikan, dengan muka mengelupas and dengan lidah terjeli macam tu, and dengan mata yang kemerah-merahan, lebih kurang kemerah-merahan yang tu, dengan rambut panjang lah apa semua, nampak kurus macam tu. And itulah makhluk yang si Mona nampak. Time tu lah Mona buka tingkap and jerit dekat suami dia. So apabila si Mona menjerit nama suami dia untuk masuk ke dalam kereta, time tu lah dia nampak makhluk-makhluk yang mengelilingi suami dia pada ketika itu semuanya pandang ke arah Mona. And time tu Mona dia dah tak tahu apa nak buat. Dia dalam keadaan yang panik, and dia just suruh suami dia cepat untuk masuk ke kereta. And dia nampak suami dia lalu dekat makhluk tersebut, macam lalu tembus macam tu lah, macam tak ada apa-apa tau, macam angin macam tu lah. And Mona time tu dah memang takut gila, cepat-cepat dia tutup tingkap. And apabila suami dia masuk, barulah dia suruh cepat-cepat keluar ataupun beredar daripada tempat tu. Sebab apa? Macam aku cakap tadi, si Jalil hanya nampak lelaki yang tengah cedera, tapi Mona pula nampak benda yang lain, bukan manusia tapi makhluk yang menjelma seperti manusia. And disebabkan itulah si Mona suruh
si Jalil ni cepat beredar daripada tempat tersebut. And time tu lah baru si Jalil faham kenapa isterinya bertindak sebegitu. And Jalil time dia dah dengar cerita tu, meremang lah segala bulu yang ada dekat badannya. Sebab apa? Jalil memang nampak se-clear-clear yang boleh lah, yang orang yang dia bantu tu memang muka manusia dengan berdarah lah semua benda tu kan. Dan isteri dia pun tanya, cuba abang fikirkan, abang kata kepala dia cedera dengan berdarah banyak macam tu kan, abang rasa dia boleh hidup ke macam tu? Oh tiba-tiba kau hajar Munah ni kan. Yelah, sebab yelah kadang-kadang bila terlalu fikir logik ni kan, dia fikir macam tu lah. Time tu lah baru si Jalil ni start fikir balik situasi tu kan. And dengan keadaan apa yang dia kata tadi, bau busuk everything on, barulah dia start nak hadam. And then si Jalil ni teringat satu peristiwa yang lebih kurang sama berlaku kepada dia satu ketika dahulu, di mana time tu dia belum lagi berkahwin and dia masih lagi belajar di Kuala Lumpur. And pada ketika itu dia dah on the way balik ke kampung halaman. Time tu sama juga, time-time dekat-dekat dengan raya macam tu. And si Jalil time tu dia tak ada kereta lagi, so dia menunggang motosikal. And dia malas nak ikut lebuh raya, dia mengikuti jalan belakang. So consider respect dekat si Jalil ni. Sebab apa? Berani ikut jalan belakang ataupun jalan lama ni untuk pulang ke kampung. Same situation, keadaan yang sama, dalam keadaan gelap, berhutan semua benda tu. And rupa-rupanya si Jalil ni pernah terkena insiden yang sama dekat selekoh yang sama juga. Cuma time yang berlaku time zaman dia bujang dulu berbeza sikit. Sebab apa? Time tu dia tengah bawa motor. And lepas dia ambil selekoh yang tajam tu, dia nampak seperti ada kelibat yang sedang berdiri dari jarak jauh tau. And time tu si Jalil ni tak nampak apa-apa tau. Dia macam, dia lah gelap kan, mana nak nampak apa-apa. So dia gunalah high beam dekat motor dia untuk nak tengoklah dengan jelas. And pada ketika itulah apabila si Jalil ni nampak satu makhluk yang besar, tinggi, sedang berdiri di bahu jalan, ibarat macam menunggu sesuatu ataupun sedang memerhatikan segala kenderaan ataupun apa-apa yang melalui kawasan tersebut. And time tu lah baru si Jalil teringat akan peristiwa tu. And dia tak sangka selepas beberapa tahun lamanya dia terkena insiden yang sama. And lepas Mona dah cerita semua benda tu, and Jalil pun dah cerita pengalamannya dekat Mona. Dan Mona tanya kat si Jalil, you dah pernah kena insiden macam ni, cuma berani lagi buat benda macam ni kan? Dah lah selekor yang sama. Dan si Jalil pun cakap, manalah dia nak ingat, benda tu dah lama berlaku. And then plus nak simpan ataupun nak kenangkan benda ni pun buat apa, buang masa je. So end up benda tu kira macam selesai macam tu je lah. Okay, tak ada lah dia katakan ada gangguan-gangguan teruk ke apa kan. So si Jalil pun bagi tahulah bapak dia apa sebenarnya yang terjadi. And then ayah dia pun tepek kepala dia. So ayah si Jalil ni pun jam lah dengan apa yang telah berlaku kan. And bagi tahulah dekat si Jalil, Jalil my boy, kau ni tak pernah belajar daripada kesilapan. Itulah ayah cakap, selalu dekat jalan-jalan macam ni janganlah buat benda-benda yang kamu selalu buat ni. Bahaya Jalil. Nasib baik kamu yang terkena. Dulu kamu kena seorang-seorang time bawa motor. Ayah dah bagi tahu banyak kali, jangan guna motor dekat kawasan-kawasan macam tu, tak degil. And kali ni kamu balik kampung dengan keluarga kamu kan, lepas tu buat benda yang sama lagi. And betul-betul isteri kamu dah nampak benda-benda yang tak patut dinampak. Kan dah buat satu hal pula tu. Nasib baik isteri kamu kuat orangnya kan. Kamu ni pun satulah Jalil. Ayah tak faham dengan perangai kamu ni. So Jalil pun minta maaf dengan ayah dia. Dia bukan sengaja. Sebab itu memang sifat si Jalil kan. Dia tak boleh tengok orang dalam kesusahan, tak kisahlah tu manusia ke bukan ke apa kan. Sebab dalam otak dia fikir satu, dia nak membantu orang tersebut. So yes, memanglah kadang-kadang ada orang-orang macam ni dekat luar tu. Tapi bagi Jalil adalah satu peristiwa yang dia tak sangka akan berlaku ke atas dirinya buat kali kedua. So kepada korang semua yang kadang-kadang bila nak balik kampung ikut jalan lama semua benda tu, berhati-hatilah bila kamu mengikuti jalan tersebut. Sebab kita tak tahu apa yang kita bakal temui sepanjang perjalanan kita. Alright guys, so itulah saja kisah kita pada hari ini yang telah aku kongsikan kepada korang. So far dua kisah yang aku pernah kongsikan sebelum ni, boleh dikatakan panjang-panjang juga lah kisah ni. So kisah pada hari ni tak adalah panjang mana pun. Kisah yang straight to the point, kisah straightforward, and bagi aku adalah satu pengalaman yang menyeramkan bagi aku, especially kalau ikut jalan-jalan lama ni semua yang tak ada lampu lah apa semua kan. Uish, memang menyeramkan. Kita tak tahu apa yang kadang-kadang kita boleh terserempak dekat situ kan. Kadang tolak hantu
hantu-hantu tu semua ke tepi lah. Tengah-tengah drive, gajah lah, harimau lah, apa semua kan. Tapi yes, ada yang pernah pulang ke kampung and experience benda ni berlaku ke atas diri dorang. So seperti biasa, sekiranya korang suka dengan konten yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih lagi belum subscribe ke channel aku, tolonglah tekan butang subscribe yang ada dekat bawah tu, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku naikkan korang akan diberitahu terlebih awal. Alright guys, so sampai sini sahajalah kisah kita pada hari ini. Aku ingin minta maaf sekiranya sepanjang perceritaan aku terlaju sangat ke, aku terperlahan sangat ke, apa-apa sekalipun lah, apa-apa kekurangan daripada channel aku minta maaf, dan insyaAllah aku akan sentiasa perbaiki diri aku dan perbaiki channel aku supaya korang akan sentiasa terhibur menonton Shadows channel. Alright, so seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, selamat Hari Raya, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum guys, take care, bye bye.